Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu saudara dan rancangan kita Nur Ramadan. Insya-Allah mudah-mudahan dah berkali keberapa dah kita bertemu saudara, insya-Allah dalam kesempatan yang sama-sama kita mempertingkatkan ilmu kita, mempertingkatkan kualiti diri kita. Insya-Allah mudah-mudahan ianya akan memberikan kita kekuatan, ya. Saya percaya bahawa rakan-rakan di luar sana, alhamdulillah kita pun dah nak masuk ke fasa akhir Ramadan ini. Yang lebih penting adalah bagaimana makin akhir kita ke akhir Ramadan, makin kita kuat dan bersemangat kita untuk menamatkan Ramadan ini dengan cara yang lebih baik, insya-Allah. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, apa perasaan saudara setakat ini? Ya, dah beberapa hari dah kita berpuasa, dan berbagai-bagai aktiviti yang kita lakukan, ya, dengan amalan Quran kita, dengan kita melakukan sedekahnya, kita memberikan makan kepada orang berbuka puasa dan sebagainya, bersedekah, berbagai dan macam-macam aktiviti ibadah yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah, kita cuba lihat balik, kita pertingkatkan balik. Apa yang lebih penting adalah bagaimana, ya, kita memberikan sesuatu itu dengan cara yang bersungguh-sungguh, cara yang terbaik, kerana Ramadan ini akan berakhir tidak lama lagi. Saudara-saudari sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, banyak sebenarnya cara-cara bagaimana yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan ibadah puasa. Apakah amal ibadah yang terbaik? Selain daripada kita tidak makan dan tidak minum, ataupun kita meneruskan kehidupan biasa seperti hari-hari lain, cuma tak makan saja, tak minum saja. Banyak amal ibadah yang boleh dilakukan. Cuma pada malam ini, insya-Allah saya nak berkongsi kepada saudara, mari sama-sama kita menghitung diri kita. Salah satu daripada perkara yang terbaik juga, untuk kita melaksanakan ibadah di akhir Ramadan ini ialah dengan kita beriktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Ini suatu amal ibadah yang mungkin bagi setengah daripada kita senang dan juga mungkin bagi setengah daripada kita agak sukar. Ya, bagi orang yang mungkin ada peluang, memang tidak ada masalah dari segi masanya, dia boleh melakukan iktikaf di masjid ini pada bila-bila masa. Mungkin bagi setengah orang, ya, yang komitmennya, dia sukar untuk beriktikaf, tapi setidak-tidaknya dia masih lagi ada kesempatan untuk sekali-sekala, ya, ketika mana dia datang ke masjid, beriktikaf dan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Ambil peluang ini. Apa yang lebih penting bagi saya, wa imma kita ada yang berkesempatan, tak ada berkesempatan, orang yang ada masa, tak ada masa, paling tidak kita masih ada masa, sedikit walaupun sedikit. Maka sebab itulah beriktikaf suatu amalan ibadah yang sangat-sangat dituntut, dan bahkan dalam riwayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan peluang akhir-akhir Ramadan ini untuk beriktikaf dan beribadah di masjid, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna i'tikaf, saudara? Kita hari-hari dengar, ya, pergi masjid, nampak perkataan i'tikaf itu, doa-doanya di masjid itu. Apakah makna i'tikaf? I'tikaf dari segi bahasa adalah tetap dan tenteram dengan sesuatu. I'tikaf, ya'takifu, maknanya bahasanya ialah tetap dan tenteram. Kan macam kita duduk dalam masjid ni, maknanya kita duduk akan tenang, tetap, tak berganjak. Mana kita dengan amalan kita dengan sebagainya. Dari segi syarak, mana i'tikaf ialah berada dalam masjid dengan niat tertentu. Ya. Berada dalam masjid dengan niat tertentu. Maka sebab itulah i'tikaf dikira sah sekiranya memenuhi dua syarat-syarat ini, tuan-tuan. Adakah masuk saja masjid itu i'tikaf? Belum lagi. Masuk masjid dapat pahala, ya, tetapi untuk kita mendapat pahala i'tikaf itu mesti memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama niat, yakni niat pada permulaan i'tikaf itu, iaitu berniat berada dalam masjid selama tempoh tertentu dengan tujuan beribadah kepada Allah
kerana melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa yang masuk ke dalam masjid dengan niat keduniaan atau apa-apa saja niat yang lain atau tanpa sebarang tujuan, sebagai contoh sekadar nak guna toiletnya dan langkah masjid dan sebagainya, perbuatan itu tidak dianggap i'tikaf dari segi syarak. Ya. Jadi kalau saudara, saya dan saudara kita nak dapatkan pahala i'tikaf ini mesti ada tujuan dan niatnya beribadah kepada Allah dan nak melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang pertama. Ya. Yang kedua ialah berada dalam masjid dan tempoh yang dikira i'tikaf pada anggapan umum. Termasuk juga dalam syarat ini ialah syarat-syarat harus tinggal dalam masjid, suci daripada janabah, ya, daripada haid, nifas, tiada sebarang najis pada pakaian badan yang boleh mengotori masjid. Ini dua. Maknanya pertama niat untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua berada dalam masjid dan tempoh yang dikira i'tikaf pada tanggapan umum. Ya. Jadi itu penting saudara. Jadi maknanya ini satu amalan. Saya percaya bahawa kita punya ada masa, walaupun mungkin masa kita pendek, tapi kalau kita melihat kepada makna dan juga syarat-syarat ini sebenarnya mudah. Ya. Dia tidak tempoh yang panjang. Tidak semestinya bila kita i'tikaf itu artinya mesti sepanjang malam. Tidak tempoh yang panjang ke pendek, tapi yang penting niat kita duduk seketika, ya, maknanya dengan niat tertentu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berada di dalam masjid itulah keadaan yang bersih, tanpa najis, dengan amalan-amalan yang kita buat, baca Al-Quran, berzikir, bertahajud dan sebagainya. Ini semua merupakan sesuatu yang sangat diambil kira dan diambil pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, apa kaitannya i'tikaf ini dengan Ramadan? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan i'tikaf ini sebagai bahagian daripada ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid, beribadah, berzikir, apatah lagi solat, di masjid. Maknanya kita mesti menggunakan peluang ini untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, apakah antara adab-adab i'tikaf? Ini kita kena belajar. Adab-adabnya banyak saudara. 1, 2, seingat saya ada 4 adab-adab i'tikaf ini. Yang pertama ialah orang yang beriktikaf sunat ini, ya, membuat amalan yang mentaati Allah seperti zikir, membaca Al-Quran, membincangkan ilmu-ilmu pengetahuan, kerana amalan itu sesuai mencapai tujuan i'tikaf itu. Sebab bila kita i'tikaf artinya kita nak duduk diam dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukanlah masuk masjid dengan lagu dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang di luar daripada makna i'tikaf. Kedua, beriktikaf serta puasa adalah afdal dan lebih menguasai keinginan nafsu, menumpukan fikiran dan membersihkan jiwa. Jadi maknanya bila kita nak beriktikaf itu, adabnya mestilah ianya dapat menumpukan fikiran kita, membersihkan jiwa kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk masjid, bila kita dah sibuk-sibuk di luar saudara, maknanya kita masuk masjid, artinya kita nak mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga, beriktikaf di masjid yang didirikan solat Jumaat. Jadi iktikaf ini bukan semua tempat, ya. Maknanya masjid, ya, yang untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi kita beriktikaf dahulu, ya, sebelum kita mendirikan solat Jumaat tersebut. Yang keempat, jangan bercakap-cakap kecuali perkara-perkara yang baik. Ya, masuk masjid niat beriktikaf tapi sembang tentang bola, sembang tentang macam-macam dengan kawan-kawan, walaupun beriktikaf ramai-ramai tapi dia bercakap pada benda yang lara, ya. Apatah lagi memaki, mengumpat, mengacung dan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ini yang disebut oleh banyak para ulama, perkara-perkara yang boleh merosakkan adab-adab dalam kita beriktikaf. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, jadi gunakan ruang kesempatan kita. Maknanya bulan Ramadan ini, kita di akhir Ramadan dah sekarang, saudara. Artinya kita ambil peluang, kalau tidak pun sepanjang malam di masjid, kita akan berada di masjid untuk kita bertarawih, maghrib, isya, subuh. Gunakan juga kesempatan, walaupun dalam tempoh yang pendek. Pasangkan niat kita,
Ambil masa 5 ke 10 minit untuk kita berzikir, sampaikan kesempatan kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kerana dengan kesempatan inilah yang akan menjadikan kita orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah untuk beribadah, solatnya, bahkan kita berzikir, beriktikaf. Dan iktikaf ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah amalan di bulan Ramadan ini dalam banyak hadis menyebutkan bahawa digandai dengan 3 kali ganda. Ya. Amalan sunat diganda ke 3 kali ganda. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat besar faedahnya kepada kita semua. Janganlah sampai kita rugi saudara dalam kita nak menyampaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Amalan i'tikaf ini jugalah merupakan suatu perkara yang kita mesti sama-sama ambil peluang. Ya. Jadi saya percaya bahawa rakan-rakan saya di luar sana pun semua pun sedang dan juga telah melakukannya, dan insya-Allah meneruskan kesempatan kita melakukan i'tikaf di masjid insya-Allah di bulan Ramadan. Dengan kita berzikir, dengan kita membaca Al-Quran, ya, mendapat ketenangan. Kerana dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala itu sangat indahnya, tenangnya, maka di situlah peluangnya insya-Allah. Mungkin itulah kesempatan turunnya Lailatul Qadar, ya, mungkin itu kesempatannya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah peluang yang harus kita ambil untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, marilah sama-sama insya-Allah. Saya percaya ramai di kalangan para asatizah kita pun telah memberikan nasihat-nasihat ini. Saya juga tidak rugi untuk mengingati kembali. Sama-sama kita ambil peluang menggunakan kesempatan beriktikaf ini di masjid. Bukan kerana apa? Kerana ianya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita masuk ke masjid dengan niat, ya, melakukannya dengan cara yang terbaik, elakkan daripada melakukan dosa, bercakap perkara-perkara yang lara, yang merugikan, mengumpat dan sebagainya. Gunakan kesempatan i'tikaf itu dengan kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan pahala yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi insya-Allah saudara, saya berharap diri saya dan juga saudara di luar sana sama-samalah kita mempertingkatkan amal ibadah kita. Selain daripada membaca Al-Quran, selain daripada kita bersedekah, selain daripada kita membantu orang lain, ya, guna jugalah peluang, ya, kesempatan kita untuk kita melakukan i'tikaf di masjid di akhir-akhir Ramadan ini. Bukanlah maknanya awal Ramadan tak perlu i'tikaf, maksud saya peluang yang lebih digunakan. Sepatutnya kita laksanakan sepenuhnya bulan Ramadan. Ya, kalau ada peluang kita ke masjid, ambil kesempatan 5-10 minit duduk seketika melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lari ke mana pun, ya. Kalau kita solat, kita ambil kesempatan 5 minit duduk berzikir, niat pada Allah Subhanahu wa taala, mana kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara, insya-Allah saya doa kepada saudara yang mendengar, yang mengikuti rancangan ini sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berpuasa, ya. Tingkatkan lagi ibadah kita. Kalau yang kurang, kita tingkatkan. Kalau yang lebih, kita tambahkan lagi. Supaya kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, saudara, saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam saya memberikan pandangan-pandangan saya dengan saudara yang mendengar rancangan ini. Nur Ramadan. Apa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah, mungkin datang daripada ilmu dan kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini, 1442 Hijrah ini, bukan hanya lalu seperti mana lalunya air sungai di hadapan kita, tanpa kita membersihkan diri kita daripada kekotoran-kekotoran itu. Ini perumpamaan, saudara. Ya? Maknanya Ramadan datang membawa pelbagai kebersihan dan kekuatan lalu di hadapan kita, tanpa kita ambil peluang membersihkan muka kita, mengurangkan segala keburukan-keburukan kita, tapi ianya pergi begitu sahaja tanpa mendapat sebarang manfaat. Bukankah kita tergolong di kalangan orang-orang yang rugi? Maka sebab itu, na'udzubillah, saya doakan mudah-mudahan kita sama-sama akan dapat kekuatan-kekuatan sedemikian di bulan Ramadan. 30 hari ini biarlah bermakna dalam kehidupan kita. 30 hari yang datang ini, saudara, biarlah sikit sebanyak dapat mengurangkan segala kelemahan-kelemahan diri kita. Orang yang panas baran, kurangkan panas barannya. Orang yang pemarah, kurangkan pemarahnya.
Orang yang tidak berdisiplin, kena bertingkatkan diri mereka. Orang yang memang kuat, yang hebat, kena melihat dan merenung di manakah kelemahan-kelemahan mereka. Barulah kita dapat la'allakum tattaqun yang tersebut pada awal Ramadan dahulu. Sebab itulah sama-sama saudara, kita sama-sama termasuk diri saya, ajak anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, bahkan jiran tetangga kita, pertingkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Apa yang baik itu kita ambil dan kita jadikan panduan kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi saudara, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Apa yang baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyentuh dan juga memberikan sedikit ketidakselesaan di kalangan saudara dan saudari. Mohon maaf, insya-Allah. Selamat berpuasa, tingkatkan amalan, teguhkan pendirian. Mudah-mudahan pahala yang menjadi sesuatu yang dapat dalam hidup kita, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.